Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita jumpa sekali lagi bersama Kak Tim dalam mempelajari akaun khusus untuk business owner. Yang ni untuk tutorial yang kelima lah. Okey, sorry, lupa nak tutup. Okey, fine. Ini adalah template yang Kak Tim dah bagi pada beberapa orang yang minta itu hari. And Kak Tim boleh bagi benda ni untuk semua orang lah. Untuk siapa saja yang berminat nak guna cara Kak Tim. Okey, yang ini Kak Tim rasa kalau tahun ni senang untuk kita buat akaun kita sendiri. Akaun bisnes kita sendiri. Sometimes bila kita ada bisnes yang kecil, contohnya bisnes di rumah saja ke, atau even kita ada bisnes di kedai pun, kita nak jaga akaun kita, nak bayar upah orang jaga akaun kita, kadang-kala kita pun masih baru kan, so macam tak ada peruntukan lah untuk hire orang ke apa kan. So jadi benda tu mungkin ambil masa. So untuk sementara takkan akaun kita tak ada siapa nak tengok kan. So at least dengan cara macam ni Kak Tim ajar, so boleh membantulah ramai business owner, so trader kat luar sana untuk mencakna lah dalam akaun, menjaga akaun bisnes masing-masing. Okey, page yang pertama ni Kak Tim letak filing lah ni sebagai untuk rujukan semua owner kepada perniagaan masing-masing. Supaya apa pun yang terjadi, mula-mula nak kena jaga sistem akaun kita ke, nak jaga transaksi ke apa, nombor satu kita kena jaga filing lah. Maknanya jaga organize kita punya documents. Sebab documents tu lah yang akan menentukan transaksi kita. Kalau tak ada documents, even auditor pakar paling hebat di dunia pun memang tak dapat nak buat apa-apa lah, based on transaksi yang kita tak nampak, tak ada evidence. So documents adalah evidence kita. So persediaan yang kita nak buat untuk mengurus buku kira-kira kita lah ni lah, fail penyata bank, buku tunai, buku-buku resit, resit pembelian, semua, sama ada dia bayar secara cash ke, bayar dengan cek ke apa ke, semua yang berkaitan dengan urus niaga tersebut, maka hendaklah disimpan dengan rapi. So Kak Tin dah buat secara ni rumusan paling simple lah, satu-satu bisnes yang kecil sebagai permulaan, tak kisahlah bisnes apa pun. Basically cara filing dia adalah lebih kurang 5 file ni belilah siap-siap. Okey, untuk buat ni kepada bisnes yang barulah. Kalau bisnes yang dah lama, bolehlah saya tak refiling balik ke, ataupun tengok yang berkaitan lah. Maknanya ala-ala macam ni lah lebih kurang. So nombor satu, bank statement letak satu tempat. Jangan letak bank statement bulan Januari kat tempat lain, Februari tempat lain, Oktober tempat lain, tak nak. Kalau boleh kita letak semua kat sini, satu tempat, satu file lah. Bank statement tu daripada awal buka dia, maksudnya daripada baki tu kosong, baki awal dia, maknanya utama dia, baki opening dia kosong, Allahuakbar, sampailah berterusan, maknanya sampailah selagi duk ada bisnes lah, sampailah bisnes tu close, sampailah akaun bank tu tutup pun, simpan juga dalam bank statement. Okey, ini satu file lah, bank statement sahaja. Kalau ada dua bank, buat dua bank account, dua file, maksudnya bank Maybank satu file, satu lagi bank CIMB, dua file. Kalau ada 3 bank, buatlah 3 bank. Lebih kurang macam ni lah. So yang kita nak ada satu bank statement, penyata bank untuk satu file, khusus untuk dia. Okay, yang kedua, ni lah purchasing punya expenses. Ini kita panggil cash voucher. So paid by cash, apa-apa saja yang bayar dengan cash yang kita buat ni. Ini Kak Tim dah ajar dah semua ni dekat dalam tutorial yang terdahulu. So go back to the tutorial 1, 2, 3, 4 sampai 4 ni. Dan this is the tutorial kelima. So go back untuk study, untuk faham. So every week insya-Allah lah, Kak Tim tak nak janji sangat sebab apa? Sibuk kan dengan anak-anak semua ni. Insya-Allah Kak Tim cuba ajar ulang supaya you all faham. Okay, benda yang sama tapi kita simplify, ajar lagi mudah, mudahkan dia. And then kalau ada soalan, terus tanya, supaya next video Kak Tim akan highlight benda tu. Okay, so minggu ni untuk tutorial yang kelima ni, Kak Tim nak highlight macam mana nak guna Kak Tim punya template. Okay, untuk template ni janganlah terkejut. First ni Kak Tim buat tentang filing ni untuk you all punya ingatan lah, recap, supaya tahu apa nak
nak filing tu nak macam mana kan. Kadang kita tak tahu nak file nak simpan macam mana, kita nak organize pun tak tahu. So at least ni dah ada clue lah, kan. Alright, yang kedua, apa ni dipanggil, muka surat yang kedua ni, yang ini adalah template dia lah. Jangan kacau lah. Maksudnya jangan sentuh tiba-tiba nak padam pula ni. Padam lah sebab tak lawa. Apa benda dash ni. Jangan. Sebab dash ni dia sebenarnya bukan dash biasa. Dia adalah formula. Nampak tak kat atas ni? Dia based on formula daripada spreadsheet yang kat sebelah ni nanti. Inilah template dia. Tapi ini adalah formula. Okey, ini yang kita nak hasilkan sepanjang tahun. Bila satu-satu perniagaan dilakukan, ni especially orang yang tak ada background account lah, dia sebenarnya dia nak tahu apa benda yang kita nak nak published untuk by end of the year. So satu-satu buah perniagaan dia nak publish dua statement. Ini perniagaan biasa lah. Kita tak cakap pasal corporate companies yang berhad atau public listed company. No, itu lagi besar dan different lah. Yang tu bila sampai tahap tu nanti you all tak payah bimbang. So you all akan mampu hire accountant. The accountant akan buat. So sekarang ni kita tak mampu bayar. Cerita dia, isu dia kita tak mampu bayar. So apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita tahu. So at least basic ni lah yang Kak Tim nak ajar, supaya you all tak rasa macam kau ni pening lah, kau ni susah lah. Tak ada istilah tu dalam dunia business owner especially. Okay, so apa yang kita nak publish end of the year, kita nak tahu berapa untung rugi kita for that year. Ni contoh je lah, Kak Tim letak nama Keropok Lekuk Abang ni adalah nama company. Warna merah you all boleh tukar. Contohnya Keropok Lekuk Abang ni nama bisnes Kak Tim. You all nak tukar nama bisnes korang apa? ABC Cendol contoh tulis lah, tukar. So jadi tukar. Okay, so ini tahun ni. Okay, so maknanya itu yang korang nak tukar. Tahun bila kan, 2021 tahun depan kan, nak start Januari contoh lah. Okay, so 2021. So kalau apa, tahun 2020 buat tahun 2020. Sebab Kak Tim akan ajar you all cara nak buat account tahun 2020. Sebab apa, tahun 2020 punya Kak Tim account kami tak settle lagi, tak closing lagi, sebab buat macam-macam kan. So Kak ajar, walaupun transaction tu tak sempat dibuat langsung, Januari tak pernah buat apa pun, tapi kalau you all simpan rekod dengan baik, benda tu boleh buat hatta 10 tahun pun. Maknanya tu tak ada masalah, tidak isu. Yang penting ialah, that's why first thing first is record filing. At least you all kena simpan proper record for 7 years. Okay, ingat tu sampai bila ya. Okay, ni Kak Tim buat apa nama formula jugalah. Nampak? Bila kita buat that sama dengan atas tu, dia akan terus jadi. So you all tukar satu tempat je. Sebab dia tak nak sama Kenapa dia tak jadi? Sebab dia tax. Never mind. Alright, so basically yang ni jangan usik apa-apa lah, dia akan pergi kat sini. So biar je macam tu. Okay, so hari ni Kak Tim nak ajar apa? Kak Tim nak ajar macam mana nak record opening balance. Opening balance, bila kita nak buat satu transaction, kita akan buat opening balance, baki pembukaan. So jadi untuk perniagaan yang dah berlangsung beberapa tahun, dia pasti akan ada opening balance. Tetapi kalau belum ada, sebab Kak Tim ada tengok ada beberapa orang cakap, kami nak buat perniagaan nanti bulan 12 ni, or maybe tahun depan, so nak template. Yang itu memang totally opening balance dia zero, tak ada apa, kosong, tak ada apa benda berlaku. Okay, alright, so jadi untuk yang opening balance ni, that's why Kak Tim merah ni, maknanya jangan kacau. Warna merah semua leave it like that. Okay, yang hitam ni boleh tukar. Okay, sebenarnya merah ni ABC ni pun boleh tukar lah sebenarnya, tapi jangan kacau dia punya kolum tu. Maknanya jangan delete lah satu kolom, whatever, biar je macam tu. Okay, supaya korang tak pening. Okay, and then ni tukar lah, sama lah dengan macam ni tadi, cendol tu kan, ABC cendol ni. Okay, alright, so transaction for the year, for the whole year, start daripada Januari. Tak kisahlah you all mula perniagaan bila, Januari ke, Februari ke, March ke, tak kisah. You know best about your own business. So bila you buat satu business you sendiri, you memang sangat, you adalah orang yang sangat champion. You adalah orang yang paling mengetahui tentang business you. So yakin, buat dengan yakin, and then insyaAllah betul. So ini adalah opening balance. Okay, so mana letak opening balance ni? Okay, now Kak Tim show. Okay,
This is sales 2019 because Kak Tim ada buat Keropok Leko ni sejak tahun 2018, Januari 2018, okay? Kira Disember 2017 Kak Tim daftar company, and then Januari lah Kak Tim buat account tu sebab senang, nak kira 1 year macam tu. And then satu lagi nak bayar tax pun senang sebab kira lebih kurang kat Island ni lebih kurang macam Malaysia juga. Tax dia dikira ni dia bagi tax year dia daripada Januari sampai Disember. So itu nanti kita cerita pasal tax lah. Okay, so sekarang ni kita cerita pasal bisnes dulu. Bila tarikh pertama anda buka company dan bermulanya transaksi anda, itu yang kena ada tahu. So kalau kata 1 Hariban 1 2021 lebih kurang lah, selalunya 1 Hariban 1 tu cuti, orang tak berniaga apa-apa pun, tapi kita tahu yang akaun bank kita telah dibuka. So you all buat lah starting date tu. So then itulah bermulanya perniagaan anda. Okay, so jadi macam mana nak tulis opening balance tadi kan. So opening balance, okay, ni last year punya account, penyata kewangan. Okay, so profit and loss, ni Kak Tim letak nama Fudge Synergy. Fudge Synergy adalah nama company kami. Boleh je nak letak nama Keropok Leko ke, nak letak nama ABC Cendol ke apa. Yang penting you know best what is your company. You kenal lah nama company you kan. Tapi better adalah nama company yang berdaftar. Kalau nama company tu berdaftar nama FAJR Synergy, inilah nama dia. Yang nama Keropok Leko Abang tu adalah nama brand. Macam tu lah. So takkan kita nak jual, kita nak tulis nama branding kita. Kalau kita ada 10 brand, takkan dah 10-10 beratur kat sini. Tak payah. So kita letak nama company satu je, sebab company kita confirm satu je kan. Okay, sebab satu penyata adalah khusus untuk satu company. Kalau ada 10 company, ada 10 penyata kewangan. Okay, so kita fokus satu dulu. So ini adalah profit and loss account. Okay, this is sales income, whatever lah, gross profitnya. Okay, ini semua sama dengan template yang Kak Tim bagi tadi kan, kat sini. So jadi mana tadi? Okay, yang mana opening bawa ke depan? Apa yang bawa ke depan? Kita tengok dekat bahagian kunci kira-kira. Ni balance sheet. This one balance sheet adalah penting. Sebab balance sheet ni adalah benda yang dibawa ke hadapan. Mengapa dalam balance sheet ni bawa ke depan? Sebab kita tengok balance sheet ni adalah menceritakan tentang aset. Okay, tak kisahlah dia fixed asset ke, dia current asset ke, dalam cerita tentang asset dan juga liability. Logik, benda asset yang kita beli, dia akan kekal di situ. Betul tak? Dia akan ada. Contohnya duit dalam akaun bank. Duit akaun bank ada 916 euro. Takkan lepas closing account tu tengok dekat akaun bank kosong dah duit kita dalam akaun bank. Tak kan? Masih ada 916 euro. Itulah yang dibawa ke hadapan. Itulah yang kita akan bawa balik figure ni untuk tunjuk ke tahun depannya, tahun baru. So jadi kita start daripada atas ni. Food processor deep fryer 16698. Boleh nak buat secara formula ataupun type. Better type lah, because of kita tak nak dia link too much. Link sana link sini, nanti sekarang bila silap formula nanti dia haywire kan. Jadi mana tadi? Okey, tengok ni. Allah. Okey, 166.98 dekat asset Okey, Kak Tim tak ada kategori tu, jadi Kak Tim tak others lah. 166.98 tak ingat. 166.98. Ini Kak Tim saja je lah letak. Harganya sebenarnya tak mahal pun. Dia bukan fixed asset, exactly fixed asset macam land building, furniture, machinery, investment. It's okay tau, jangan risau. Ni bukan kategori yang Kak Tim letak lah. Bolehkah aku letak apa ni food processor ni kecil-kecil ni kat sini? If you think that is an asset, you have the argument to the auditor. For example, auditor akan tanya kat kita, kenapa kamu letakkan tu asset actually? Okay, so kita ada argument kita mengapa aku letakkan ni dekat asset. Sebab aku tahu dia asset lama kot pakai bertahun-tahun. Sejak beli tu hari sampai hari ni dia elok lagi. Contoh ataupun benda tu ada value because of benda tu, well, rare item ke something whatever reason, tak kisah. Tapi ingat, fixed asset always ada susut nilai lah. Okay, so nanti kita akan belajar next lah untuk susut nilai. So ni this year Kak Tim letak because of harga kat sini macam 100 lebih tu dia macam mahal tau. Sebab value duit dia kan. Bayanglah kalau kat Malaysia kali lah dengan 5 kan, 100
50 kali 5 dah berapa kan? 2 kali lah dekat 1000 juga. So logik lah kalau kata nak letak tu as a fixed asset. Tapi depends pada you all lah. Maksudnya how you want to recognize it as a fixed asset or not. So kategori fixed asset adalah ini yang Kak Tim dah letak siap-siap. Land, building, furniture, machinery, investment and others. Kalau benda tu tak ada dalam kategori ni, so letak je dekat others. Sebab ataupun kalau you all nak ada penambahan kolom, kolom yang baru, you all tekan ni dekat atas ni, tekan dekat atas ni, so dia akan shade sampai bawah kan. Okay, tekan ni, right click, okay, and then insert. So akan ada penambahan. Why Kak Tim letak sini leave it blank? Sebab Kak Tim tak nak nanti korang dah isi kat sini, lepas tu korang nak add on, you all susah nak add on in between this. So that's why leave it blank ni maknanya senang untuk korang add on kolom dekat sini, okay? In between ni, either kolom boleh add on dekat sini ataupun kat sini, because others usually will be the last row lah, the last kolom untuk apa-apa transaction kan. Kategori lain-lain, kategori lain kan last kan. Okay, so kita akan letak last. So jadi kita add on either kat sini ataupun dekat sini lah, just in case if you want to add anything. But kalau tak ada apa-apa nak add, because I think ada letak semua benda-benda yang dipanggil kemungkinan-kemungkinan yang akan digunakan kat sini ataupun boleh padam. Contohnya investment tak ada sebab kami ni masih kecil company. Cuma ada furniture ni, perabot alat-alat kapan dan sebagainya, machinery macam kereta. Investment tak ada pun. Boleh tambah je kat sini apa-apa nak tambah kan. Macam itulah lebih kurang Alright, so Kak Tim letak kat sini 166.98 because it's an asset. So kita letak dia positif lah sebab aset tu masih ada kan. Okay, yang kedua, bank. Dia kita ambil daripada satu lah. Kalau lupa, takut lupa, ni tanda tik. Dah letak. Takut kita lupa sebab kita kena letak semua yang ada dekat balance sheet ni. So current asset Bank of Ireland ni 916.62. Okay, positif kan. Maknanya duit baki cash ada positif. Okay, so kemudian sekejap, dia ni macam double, nampak tak sebab buat formula. Okay, so nanti nombor 2, cash in hand 46 euro. Cash, okay, cash 46, debit kan. Okay, and then apa lagi? Deposit tak ada. Ada debtors 10, debtor A dengan debtor B. Okay, ni dulu Kak Tim buat ni spreadsheet Kak Tim yang lama kan. Okay, Kak Tim letakkan asset debtors ni, Kak Tim bubuh nama masing-masing ni. Diorang ni adalah ejen Kak Tim. So Kak Tim bubuh nama diorang sebab kadang-kadang bila kita ejen, kita bayar by invoice. Kita hantar barang, kita bagi invoice. Kadang-kadang kita pun tak ingat, dia dah bayar ke boleh invoice ni? So jadi Kak Tim letak nama masing-masing supaya Kak Tim boleh ingat nama-nama diorang kan. So baki dia Kak Tim based on ni. Tapi untuk kategori ni, untuk yang dipanggil penyata ni, you all boleh je letak debtors, the whole ni debtors. Maksudnya campur tiga-tiga ni satu debtors, boleh juga. Ataupun asingkan macam Kak Tim buat. It depends macam mana you nak account you to maksudnya senang nak macam mana. Kalau Kak Tim suka asingkan because of senang nak tengok, senang nak ingat, senang kat bawah tu ada total dia kan. So you all terpulang. Okay, boleh buat pilihan. Alright, so kategori kat sini Kak Tim ada satu je debtors ni kan. Kalau you all nak tambah, nampak tak leave it blank ni? Yes, kat sini you boleh insert debtors kan. Kak Tim tulis kat atas debtors. Selalu Kak Tim macam tu. And then bawah ni Kak Tim tulis debtor A, debtor B, and then leave it blank. Kak Tim tambah lagi insert. Okay, debtor C. So debtors ni kategori kat sini. So Kak Tim buat macam mana? Kak Tim ni kan dia. Lepas tu Kak Tim buatkan kotak kat sini. So dia tahu. Okay, macam ni kotak dia. So kita kan tahu the whole ni adalah kategori debtors. Ni the whole asset, current asset. Okay, so jadi macam ni lah dia punya. Okay, so debtor A tadi berapa? 10 kan, tak silapnya. Ingat ada debtors. Lepas tu berapa tadi? 97 dan 41. Okay, 97
97 dan 41. Ini semua adalah positif lah sebab dibawa ke depan. Debtors tu kita tahu kan, dia berhutang dengan kita, maka kita accept lah pada dia. Maknanya kalau sesak-sesak, kita minta kat dia, imagine sesak-sesak, orang berhutang kat kita ni, asset kita. Maknanya positif, kita ada duit tapi dekat tangan orang lain, gitu. So kalau saya tak ada duit lah, minta jumpalah si tolong bayar awak hutang dengan saya kan 41. Macam tu lah lebih kurang, okay, remember, always remember, every time you add a column, so you kena drag from here, direct zoom ke sana supaya sum dia sama. Okay, sum yang kat tim dah buat tu akan ikut sekali. Okay, faham alright. So apa lagi yang kita kena add masuk dari sebagai opening balance. Okay, yang ni masuk tak? Tak, sebab ini adalah sum dia. So kita ambil betul-betul transaksi satu persatu je. Maknanya ini adalah food processor. Okay, ini bank. Ini cash. Ini debtor A. Okay, debtor A, debtor B, debtor C lah. Ni ada debtor ni pun is actually another debtors, which is I know lah. Apa ni kolom salah. Okay, next is financed by. Okay, Fatimah Rashid, Farihah Rashid. So kita orang ada 2 orang yang adik-beradik, maksudnya buatkan bisnes ni, yang meletak modal dalam bisnes lah. Sometimes modal itu modal cash, sometimes adalah modal gaji kan, kita orang tak tuntut, so kita buat transaction tu lah. Itu nanti kat tim akan adjust semua. Jangan risau, jangan panik, relax. Kita fokus untuk khusus buat opening je dulu, opening balance je ni. So jadi Fatimah Rashid 1400 finance buy ni. So dekat liabilities. Okay, yes. Nampak tak cross check ni? Nampak tak? Cross check ni ada baki, berarti dia belum completely settle debit dan credit dia. Okay, so capital A 1400. Okay, dan capital B 870. Okay, modal memang minus. Okay, modal memang kita letakkan negatif. So follow je, jangan soal banyak, follow je. Okay, next adalah, okay, ni dah buat, tampal lah. Highlight sebab nanti kita lupa yang mana aku dah letak. Macam tu kan. So dua-dua ni adalah apa ni? Ini adalah profit finance buy ni. Ini adalah profit tahun 2000. Ini tahun 2000 ini 20 tahun 2000. Ini 2019 kan? Okay, ini 2019. Ini for the year, maknanya tahun 2019 punya profit. Ini adalah profit. Allah, undo. Sorry tak sikit. Ini profit tahun 2019. Ini profit tahun 2018. Ayo, astagfirullahaladzim. Okay, done. Okay. So basically 60 ni positif ni profit lah. Kalau dah negatif ni maksudnya loss lah. Sebenarnya tidaklah loss pun bisnes ni, tapi kita this is ada purposes lah, because of tax purposes dan sebagainya. Tidaklah kita nak sengaja tunjukkan loss je, tapi betul lah kita akan tolak benda-benda yang betul lah. Maksudnya macam zakat, infak dan sebagainya. Benda tu akan because this is me, because I do the business not because of profit oriented only. I do business because I want to have money, and then I want to give back to others. That's my purpose. So you can always see my business akan ada negatif ataupun at least cukup-cukup ngam-ngam je profit dia, taklah banyak mana. Okay, so then total adalah apa tadi? 992.40. So pergi 992.40. 992.40. Okay, so 992.40. Okay, because of yesterday last year loss, so kat sini kita letak dia macam ni. So that's this transaction dia lah. So everything is now balance. Okay, balance tak? Balance kan, kosong kan, sum dia kosong. So kita nak balance. Okay, the most important, we want the transaction balance.
So then we are happy. Dah happy, barulah boleh kita buat transaksi sebetulnya, iaitu 1/1, 1/1 ataupun 2/1 lah sebenarnya, sebab kita tak buat business on the first day 2020. Okay, so untuk next transaction, Kak Tim akan ajar untuk next tutorial. So wait, you have to learn this. Memang kena tengok betul-betul and then learn. InsyaAllah you will be an expert. Okay, so apa terjadi kepada profit and loss balance sheet kat sini? Ni kosong juga ni Kak Tim. Memanglah kosong because of profit and loss is here. Nampak tak? Inilah dia profit and loss kita punya transaction. Mana ada apa-apa transaksi lagi pada tahun ini. Kita baru buat opening balance semata-mata. So memanglah of course kosong. Okay, apa transaksi yang ada? Adalah di bahagian balance sheet sahaja. Mengapa profit and loss tak ada transaksi? Kenapa tak ada opening balance kat Tim? Kenapa Because ni belanja hangus. Bila kita buat expenses, contohnya kita bayar salary, ada tak bawa ke mana-mana duit tu? Contohnya saya bayar salary kepada staff saya sepanjang tahun tu. Sepanjang tahun 12 tahun, 12 bulan, 1,000 sebulan. So jadi 12,000 kena bayar dekat dia. 12,000 transaksi untuk tahun lepas. Ada buat pergi mana-mana? Tak ada dah masuk poket dia. Hilang lah. So hangus. Tak ada lagi lah declaration any of here. And even purchases pun, memang sale kita ada rekod secara graf. Tapi kita tak ada dah bawa sale jualan tahun lepas ke jualan tahun ni. Tak ada. Kecuali jualan itu belum berbayar, iaitu dia adalah orang berhutang kita, debtors tadi. Okay, always remember that. Tak ada dah profit and loss is just like a disposable item, macam bot, pakai buang macam tu lah lebih kurang. Dia punya konsep dia macam tu, bukanlah pakai buang. Maknanya benda tu adalah hangus, belanja hangus, beli dah dapat dah settle, tak ada dah istilah apa-apa apa ni opening lagi dah kat situ. So yang ada cuma dekat balance sheet kita. Okay, alright. So ini adalah balance sheet. So kenapa tak balance? 1129. Kejap. Terus takut apa nama? 1129. Ke salah tak? 992. Sekejap. Tapi kat sini betul. Sekarang sometimes it's happen. That's why you have to see, you have to check, and you have to do it together with me. Okay, because sometimes it's happen like this. Why is not balance? Ini campur ni. Cash in hand 962. Okay, I know why. Because debtors and receivable, nampak tak? Debtors and receivable ni macam mana boleh tak ada? Okay, spreadsheet AF2. Faham? Dah ingat dah. Why? Because debtors receivable ni I letak satu, but then it's actually I buat extra ABC. Okay, this is the total. So okay, for these debtors I need to do the summary dia kat sini. Well, some of here. That's why sometimes I would prefer buat debtors ni satu. Okay, so jadi yang ini sama dengan dekat sini, dan dia kan
akan okay, so then sama. Okay, so that better untuk check. Bila setiap kali kita buat opening balance, first thing first yang kita kena check adalah opening balance kita, and then kita tengok dekat ni dulu, betul tak, balance tak, and then baru kita boleh move to the next transaction, which is transaction bulanan. Okay, January, February, and then March, and then setiap bulan memang kita akan tutup account pun, kita tak akan buat one whole year baru kita check balance tak. Dah setahun baru kita realise tak balance, lagi jenuh nak cari kenapa dia tak balance. Okay, alright, so alhamdulillah dah settle dah. Saya ni tajuk pasal how to make an appointment, berterabur je aku cakap bahasa Melayu ni. Macam mana nak buat opening balance untuk business account kita secara mudah lah pada kat tim. InsyaAllah mudah lah. I believe that you all can do so, because sometimes kita yang rasa otak kita kata tepu, kita rasa macam susahnya buat account. Sebenarnya tak susah, sebenarnya account senang. Semua orang boleh buat account sebenarnya. Sebab kat Island ni budak-budak semua dia ajar belajar account. Start daripada tingkatan 1 wajib masuk. Account adalah subjek wajib. Tak kisahlah dia nak buat account ke nanti bila lepas universiti ke tidak, itu bukan isu. Dia nak semua orang ada ilmu perakauntan supaya dia orang tahu nak masuk, dia orang tahu nak urus belanja kewangan dia orang sendiri. Walaupun orang tu tak ada bisnes, you know nak letak kat mana you punya income, salary kan. Ni sale ni kira income lah. Income you salary misalnya. So salary you tu, you tahu macam mana pergi ke mana expenses you, dan ke mana ada pembelian aset ke tidak, adakah you belanja tu belanja yang elok ke, yang good habit ke tidak. Semua tu dia ajar. Ini adalah benda asas kehidupan sebenarnya. Bukan macam satu-satu orang je yang layak buat benda ni, which is orang lain tak perlu tahu apa-apa because kita nak hire accountant bertauliah. Ya betul, accountant bertauliah perlu, because dia akan bantu kita untuk yang kemaskinikan account tu dengan cantik. Tapi dia tidaklah sampai kena buat from A to Z kan. At least you dah buat halfway lah senangnya. And then at the end dia rasa macam tak kena lah, transaction you tak betul. So dia akan buat journal. Journal tu dia akan betulkan balik, dia keluarkan balik, dia akan masukkan balik kan dekat a proper room, proper account table dia yang sebetulnya. So yang tu you tak payah risau, because at the end dia akan buat benda tu. You buat ke, you tak buat, dia akan buat juga benda tu. So then the best way ialah kita buat dan kita feel happy, sebab ini bisnes kita. Kita tahu ke mana hala tuju duit kita, dan kita tahu berapa baki duit kita. So kita tahu dekat sini, macam contoh last year Kak Tim tahu account bank Kak Tim, walaupun Kak Tim kononnya loss lah kiranya, because of faktor yang Kak Tim tadi katalah, transaction Kak Tim buat akan make it loss, tapi Kak Tim mesti ada cash kan. Cash maksudnya cash in hand, this 1,000 at the end of the year. Dengan business online main-main je. So you'll see that okay, worth it lah buat business kan. So because you have something back dalam duit, I mean you ada lah saving, you ada lah duit simpan, whatever lah. So kat sini basically tahu. And then based on ni jugalah income mana ni last year kan. Sorry. Yang ni kenapa kita kena buat account ni? So at least kita tahu berapa yang kita kena bayar zakat. Ni adalah income kita. So you all nak bayar zakat based on gross profit yang you dapat ni. Mana sales income yang you dapat ni, can you tolak a few things yang dibenarkan untuk pembayaran zakat. So daripada situ you tahu berapa banyak you kena bayar zakat. Sebab kena ingat tax mungkin you terlepas because it's loss, tapi zakat you takkan terlepas because you have you earn money, you earn from business, so you still need to pay zakat. Okay, so macam ni Kak Tim letaklah donation, infak, zakat semua di satu tempat tu. Okay, so alhamdulillah. Okay, tak nak cakap lebih panjang lagi sebab tak nak panjang lama-lama. Nanti see you next tutorial macam mana kita nak start buat transaction spreadsheet kita bermula daripada satu hari pertama perniagaan. Bismillah. Okay, stay tuned with Kak Tim insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.